saksikan semenjak 1 Mei hari itu sebelah dilonggarkan SOP, kita nampak sudah ramai, walaupun pada 1 April pun sudah ramai orang datang, orang dari pelancong-pelancong antarabangsa. Apatah lagi bila 1 Mei tu dia dilonggarkan SOP-nya, memang bukan longgar tu sebarang longgar dia memang banyak dilonggarkan sehingga ianya banyak menarik perhatian pelancong dari luar negara kerana kita tak ada lagi kuarantin, PCR test tak ada, RTK tak ada. Jadi ini yang menggalakkan orang luar daripada Malaysia ini untuk datang. Pada masa yang sama memang kita target untuk tahun ini 2 juta. Pada masa itu juga kita akan memantau kerana 2 juta itu adalah satu target kita di mana kita mengambil kira negara-negara yang masih lagi agak ketat dia punya SOP. Bila pelancongnya keluar daripada negara dia balik lagi ada kuarantin. Jadi sebab itu ianya agak tidak menggalakkan pelancong dari negara tersebut untuk keluar. Dan malah ada lagi yang belum buka macam China yang biasa kita terima ramai kan daripada luar. Ada lagi beberapa negara masih tutup, ada lagi baru buka. Jadi sebab itu kita meletak sasaran kita 2 juta saja dahulu. Namun kita mengharapkan dalam beberapa bulan ini agak ada penambahannya. Sebab indikator ini kita lihat masa kita pergi ke Dubai, memang ada pun permintaan dari terutama sekali negara India. Mereka nak meletakkan Malaysia sebagai destinasi untuk acara perkahwinan mereka, wedding destination. Jadi selain daripada pelancong tempatan sendiri, kita mendapat galakan dari luar juga. Maka ini memberi kita satu peluang untuk menonjolkan produk-produk baru di negara kita. Khususnya di Terengganu ini, kita tahu Terengganu yang amat berhormat, memang Terengganu mempunyai banyak daya tarikan. Cuma apa yang menjadi kekangan kita ialah bukan saja Malaysia, bukan saja Terengganu, seluruh Malaysia ini kita agak kurang mempromosi sebelum ini. Sebab kita menganggapkan seolah-olah produk itu sudah ada. Tapi kita sekarang ini selepas COVID ni kita perlu secara agresif lagi mempromosikan, malah melihat produk-produk baru. Di antaranya yang boleh saya gunakan sebagai contoh ialah untuk menggunakan motorhome sebagai satu produk pelancongan untuk membenarkan pelancong untuk melawat dan boleh drive sendiri melihat sekitar seluruh negara kita. Apatah lagi kalau buka Borneo peluang untuk orang luar untuk meneroka negara kita Malaysia. Dan baru-baru ini di Dubai juga saya memperkenalkan tekstil kita, dan insya-Allah kita akan mengadakan fashion show untuk menarik minat orang Arab untuk menggunakan tekstil kita. Terengganu banyak batik, banyak sungkit, tenunan pun ada. Jadi ini di antara produk-produk tempatan yang harus kita perkenalkan dengan pelancong, terutama sekali daripada negara Arab. Sebab selama ini kita lihat mereka hanya pergi ke Kuala Lumpur untuk shopping, pergi ke Penang, pergi ke Langkawi, pergi ke Genting. Tapi sekarang ini kita nak menunjukkan kepada mereka produk-produk yang ada di seluruh negara, bukan saja dari segi tempatnya, tapi produk tempatan di setiap negeri. Macam Terengganu, apa daya tarikannya, dia ada banyak pulau yang kita rasanya untuk pelancong Arab kurang dipromosikan. Sekarang ini kita nak mempromosikan, dan hari itu saya di Dubai bersama dengan 60 lebih kita punya pelancong travel agent bersama dengan saya. Jadi mereka telah mempromosikan juga kerana mereka nak menarik pelancong-pelancong dari luar negara, bukan saja dari negara Arab. Ramai yang menyertai travel mart hari itu. Jadi sebab itu kita juga saya mengharapkan mereka yang mendengar boleh juga membantu
untuk mempromosikan tempat-tempat mereka untuk yang honeymooners, yang orang Arab berkahwin, orang muda lagi, untuk datang ke tempat-tempat kita. Dan kalau khusus di kepada Terengganu, saya rasa yang unsur-unsur sejarah Islam itu mungkin menarik minat mereka pergi ke museumnya, pergi ke masjidnya. Sebab itu kita dari awal semasa COVID-19 pandemik mula tu, kita telah memperkenalkan mengenai storytelling. Kita nak supaya orang yang tour guides kita mempunyai cerita-cerita yang baru dan menarik untuk mereka menarik minat orang untuk datang kemari. Malah pada malam ini insyaAllah Abang Muhammad, kita ada program MRTP, Majlis Rumah Terbuka di Terengganu ini. Biarlah ini menjadi pembukaan untuk selepas COVID ni, bermakna pada setiap tahun insyaAllah kalau tak adalah COVID, Kementerian Motek ni akan boleh lagi mengajunya di negeri-negeri lain, dan ini akan menjadi produk pelancongan juga kerana ia menunjukkan budaya seni setiap negeri, dan saya percaya negeri Terengganu boleh juga mempamerkan apa yang menjadi produk baru mereka, keindahan yang ada, tunjuk macam mana nak pergi ke drawbridge. Mungkin saya rasa saya nak minta lah MB kita boleh bercerita sedikit bagi peluang MB untuk mempromosikan negeri yang dipimpin oleh Yang Berhormat. Kalau kita tengok berdasarkan pada pengalaman beberapa tahun lepas program Majlis Gaya, kita beri peluang kepada cuma satu negeri. Ada tak cadangan kalau kita buat untuk tahun-tahun dan kampanye setiap negeri orang kata mengenalkan makanan tradisional dia macam Terengganu, bawa ke tempat program seperti ini? Untuk tahun ni kita hanya fokus kepada Terengganu, dan kalaulah Terengganu rasa nak bawa gastronomi produk lain negeri, kita serahkan kepada mereka. Kita tidak mahu kacau Terengganu punya program. Ini peluang Terengganu. Tetapi kalau Terengganu kata kita nak bawa makanan daripada Kelantan, nak bawa, kita serahkan kepada negeri yang telah kita pilih untuk menjadi tuan rumah. Itu tak ada halangan. Tapi kalau dari segi promosi makanan-makanan ini, setiap negeri memang sentiasa kita lakukan. Bukan hanya dalam program ini, banyak program yang kita anjurkan. Memang kita membantu untuk mempromosi produk-produk dari setiap negeri di seluruh negara. Macam Hari Kraft Tangan misalnya, ada juga makanan yang dari negeri-negeri lain tu bolehlah. Memang itu memang kita anjurkan, tetapi untuk khas untuk Syawal ini kita nak meraihkan dengan komuniti di Terengganu, khususnya di tebing tempat ni dekat drawbridge ni khususnya komuniti dekat sini. Kita nak bawa mereka untuk bersama meraihkan Majlis Syawal ini sambil kita membawa tariah untuk kerjasama kita untuk menunjukkan budaya bergotong royong di kalangan komuniti di sini. Di mana tadi kita baru agihkan 80 paket untuk asnaf yang membantu tariah sini ada dalam 150 orang membantu kita. Jadi kita nak menunjukkan kepada masyarakat, bukan sahaja dari Terengganu sendiri tetapi juga dari luar sana, untuk mengetahui dan juga menghargai amalan tradisi bergotong royong ini, dan ianya kita harap akan diteruskan. Inilah untuk kita mengeratkan ukhuwah di kalangan masyarakat kita secara umum. Tadi Datuk Seri cakap negara kita jadi India ada salah satu negara yang menjadikan negara itu sebagai wedding destination. Itu India nak pilih. Okey, sebab selain daripada India, ada negara lain tak? Dan ada tak program-program yang lebih agresif, maknanya kata diadakan di India untuk promote this country? Macam mana Yang lain tu hanya nak mengetahui apa kelebihan Malaysia pada masa ini
berbanding dengan negara lain, dan kelebihan kita dari segi SOP kita yang telah dilonggarkan, itu yang telah menarik minat. Sebab kalau kita tidak mempromosikannya, mereka masih fikir kita perlu ada PCR test, perlu ada RTK, banyak lagi kita punya kekangan, perlu ada kuarantin. Tapi pada masa inilah yang menjadi daya tarikan kita, yang apabila maklum balas yang saya terima sendiri pada masa itu. Tetapi saya juga kena menilai apa yang boleh kita perkenalkan sebagai produk baru di luar sana, supaya kita ada produk-produk baru. Dan saya memohon agar negeri-negeri untuk juga membantu untuk melahirkan produk baru ataupun di rebrand dia punya produk yang ada, dan dipermudahkan, dipercantikkan lagi, dan berkongsi dengan kita sama-sama lah. Kalau Terengganu pergi keluar untuk mempromosikannya, kita pun pergi keluar untuk mempromosikannya. Semua demi untuk menaik taraf lagi ekonomi, menaik taraf produk-produk kita, dan kita nak mempertingkatkan lagi lah sosioekonomi yang ada dan membantu orang tempatan. Jadi semuanya yang kita nak ialah untuk boost kita pun ekonomi negara kita. Macam macam program sekarang ni, Maju Muda ni, adakah ia akan dilihat sebagai satu orang kata melonjak atau orang kata contoh untuk program-program yang akan datang? Ya, sudah tentu ya. Sebab ini baru saja kita berada dalam peralihan endemik kan, dan kita telah diperkenalkan dengan SOP, walaupun SOP itu memang agak longgar. Kita tak lagi pakai mask kalau di luar, kalau tertutup itu baru diminta untuk pakai mask demi untuk kesihatan semua orang. Dan saya difahami kita promosikan program ini di radio saja, ramai sudah yang dari luar daripada Terengganu ini datang. Saya dimaklumkan, jadi sebab itu dia tak dapat naik kapal terbang. Kalau orang di sini dapat naik kereta, dia ikut jalan darat. Kalau orang Sarawak, Sabah tak dapatlah, dia kena terbang juga. Sebab itu kita kena minta lah supaya harga tu murah sikit, bagi membantu untuk menyokong ekonomi di sini. Hari ini di Terengganu, esok di KL ataupun di Penang, di Langkawi, mana-mana kita hendaklah membantu menyokong aktiviti yang berunsurkan ekonomi pelancongan ni, ekonomi, untuk kita membantu masyarakat setempat. Pada masa yang sama juga kita telah dibantu oleh para penaja kita. Kita ucapkan terima kasih lah kerana mereka sambil menaja, kita juga mempromosikan penaja kita di mana mereka ada produk sendiri untuk diperkenalkan. Ya. Impact kejatuhan ringgit tu sejauh mana memberi kesan? Impact kejatuhan ringgit sejauh mana memberi kesan industri? Adakah lebih banyak positif atau negatif? Setakat ini sebenarnya dari segi mobility pelancong, dia belum lagi menunjukkan kesan bahawa ianya menghalang orang untuk bergerak. Jadi setakat ini tidak adalah, mungkin ada yang menyeru banyak di luar sana mengenai kenaikan harga barang, tetapi setakat ini dari segi sudut pelancongan ianya terasinglah, sebab orang barangkali kerana terlalu lama dah telah diasingkan daripada negara luar ataupun untuk bergerak. Sebab itu hotel-hotel kita memang penuh, fully booked. Kalaulah itu menjadi indikator, saya rasa itulah kesannya tak lagi memberi kesan negatif. Sebab kita di Motek juga memberi subsidi dari segi diskaun voucher, semuanya itu untuk hotel, untuk penerbangan, untuk pengangkutan darat, untuk spa, semua yang berkaitan dengan pelancongan kita ada bagi bantuan lah, bagi mengurangkan beban dan menggalakkan terutama sekali pelancong domestik untuk bergerak di seluruh negara ini. Bukan untuk luar negara ya, ini untuk negara kita sendiri. Pandangan Datuk Sri kalau ada penggiat pelancongan yang ambil kesempatan naikkan harga penginapan, sebab ada ramalan kata akan naik sehingga 30%. Itu sebenarnya sukar juga kita untuk mengawal, tapi kita minta agak kebijaksanaan pelancong sendiri untuk menilai, dan mereka boleh melihat sendiri
perbandingan, sebab sekarang ni semuanya online, jadi mereka dapat melihat sendiri perbandingan dari segi harga dan yang mana yang terbaik. Kadang-kadang they go for the highest tapi the best quality. Itu very subjektif lah. Kita serahkan kepada mereka untuk menilai dan memastikan mereka memilih dengan bijak, ya. Ada saranan supaya penggiat pelancongan tak naik tahap ini? Memang kita sarankan supaya tidak mengambil peluang ini untuk untuk taking advantage lah daripada dia punya daripada pelancong-pelancong. Kita ni sama-sama mempunyai satu visi, iaitu kita mahu Malaysia ini makin maju dari sudut ekonomi. Jadi sama-sama kita bekerjasama, tolong satu sama lain. Jangan kita nak ketatkan lagi peluang orang lain untuk pergi bercuti, kerana dengan mengetatkan itu kita mengetatkan sendiri kita punya rezeki. Jadi sama-sama kita berusaha untuk menggiatkan lagi industri pelancongan dan juga ekonomi negara kita. Ya, terima kasih. Ya, mungkin ada nak tanya lagi. Saya nak tanya, macam mana impact program yang macam ni dapat memberi nilai tambah kepada negeri dalam kata nak promosikan pelancongan. Terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Nancy Chukri dan seluruh rakyat media. Program seperti yang kita sedang jalankan pada hari ini sehingga malam nanti telah meletakkan tangannya di center stage, menjadi tumpuan ke seluruh negara. Dan kita sangat bertuah kerana jarang ada peluang-peluang sebegini di mana penempuan satu negara Malaysia ke satu tempat sebagaimana yang kita sedang laksanakan sekarang ini, dan sudah tentu ianya memberi suatu nilai tambah yang sangat baik kepada negeri sendiri, dan di samping kita mengambil manfaat daripada suasana Hari Raya lah. Dan saya percaya produk-produk yang telah dipamerkan, yang diwawarkan sepanjang tempoh program ini berlangsung. Semalam saya sempat tengok pameran-pameran daripada agensi-agensi di bawah Motek, dan semua telah menunjukkan betapa di negeri Terengganu secara khususnya mempunyai pelbagai produk-produk yang boleh diketengahkan, yang berkait dengan tradisional, yang berkait dengan seni dan budaya, gastronomi yang sangat unik di negeri Terengganu ini. Dan saya rasa inilah peluang yang patut diambil, bukan saja oleh agensi-agensi di bawah kajian negeri dan kajian pusat, bahkan kepada pemain-pemain industri pelancongan dan juga orang-orang awam ataupun pemilik tempat-tempat yang berkenaan, supaya untuk melonjakkan produk mereka dengan pelbagai cara yang ada. Kena berfikir daripada luar kotak sikit lah. Mungkin dengan menggunakan media sosial yang lebih agresif lagi dan memberi nilai tambah tertentu terhadap produk-produk mereka itu, supaya dilihat oleh orang di luar sana lah, bukan saja rakyat Malaysia, bahkan rakyat di luar daripada negara Malaysia. Okey. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Terima kasih.